Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan kepada kaum wanita yang mempunyai masalah ataupun kebingungan, kekeliruan terhadap darah yang keluar. Saya dapati bila dah bulan Ramadan ni banyak soalan-soalan berkenaan dengan darah wanita. Kerana itu, sebelum Ramadan saya adakan 3 kali kelas. 3 kali kelas hari-hari yang berbeza supaya kaum wanita boleh pelajari bagaimana untuk merujuk kembali kepada ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama supaya mereka lebih yakin dengan darah yang keluar dari diri mereka. Dan setiap sesi, setiap kelas itu memerlukan, pengenalannya sahaja memerlukan antara 3 hingga 4 jam untuk saya perkenalkan. Ini belum lagi masuk ke bab istihadah dengan lebih mendalam. Kerana itu saya lebih menggalakkan kaum wanita untuk belajar dahulu. Belajar dahulu dan bukan sekadar bertanya sahaja, kerana susah untuk kita menjawab tanpa seseorang itu mempunyai asas ilmunya. Sama juga dengan ilmu yang lain. Sebagai contoh, kalau kita nak tanya tentang ilmu hisab mempunyai formula dan sebagainya. Kalau kita tak tahu asasnya, kita langsung tanya kepada apakah jawapannya, itu pun susah untuk diberikan jawapannya. Sama juga dengan ilmu fiqih, bab darah wanita, kita perlu tahu asasnya, maka kita perlu tahu pengenalannya. Kerana itu banyak soalan-soalan yang tak dapat saya ambil. Kalau misalnya soalan tu lagilah, kalau soalan tu menanyakan kepada saya, Ustazah, darah saya darah apa? Haid ke? Istihadah ke? Kemudian soalannya hanya sekadar saya keluar darah. Kalau hanya sekadar keluar darah, susah untuk kita menghukumkan. Kita perlu tahu sifat darah itu. Kalau ianya istihadah, kita perlu tahu warna darah dan sebagainya. Jadi akhwat sekalian, tapi saya faham ada di antara akhwat mungkin mengatakan bahawa saya terlepas kelas-kelas yang sebelumnya, ataupun saya tak ada waktu waktu itu. Maka saya rasa okeylah, bolehlah saya berikan sedikit penjelasan ringkasan yang ringkas untuk mereka yang bertanya, supaya sekurang-kurangnya lebih yakin dengan ibadahnya di bulan Ramadan. Saya pun risau juga, ada yang mungkin bingung, saya nak puasa ke tidak, saya nak mandi suci ke tidak sekarang ni, saya nak teruskan solat ke tidak. Jadi saya merasakan bahawa bolehlah saya berikan perkongsian supaya para akhwat sekalian lebih yakin ketika melakukan ibadah, lagi-lagi di bulan Ramadan ini. Saya dah siapkan hanya 3 slides. Kalau nak belajar secara mendalam betul-betul, kalau diadakan kelas, saya harap bolehlah ikuti. Saya tak pasti kelas yang seterusnya bila, tapi yang pasti bukan di bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan saya perlu waktu untuk proses pemulihan, kerana tadi saya ada appointment lagi dengan doktor dan kemudian mereka nasihatkan saya untuk beri proses pemulihan. Maksudnya jangan terlalu banyak sangat perkara yang saya lakukan. Jadi saya tidak akan adakan kelas bulan Ramadan. Saya perlu rehat sebentar, kemudian saya perlu fokuskan pada ibadah dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan mungkin lagi 2 bulan, atau kita lihat bagaimana keadaan Singapura nanti. Baiklah akhwat, kita akan langsung kepada yang ini. Okey. Jadi saya harap akhwat lihat yang di slide ini. Saya meletakkan tentang isu haid dulu. Kebanyakan soalan-soalan yang saya terima, saya dapati tidak ada masalah istihadah sama sekali. Hanya saja mungkin mereka melalui darah-darah yang terputus, darah terputus ataupun terhenti-henti. Jadi di sini akhwat mesti faham. Saya susah untuk saya terangkan daripada awal kerana akan makan waktu, dan ini akan menjadi video yang sangat-sangat ringkas. Jadi kalau akhwat yang keluar darah, kemudian darahnya tu keluar sikit, ataupun sekejap keluar darah, sekejap tidak ada darah, kemudian keluar darah lagi. Ini bila ni saya nak mandi hadas, bila saya nak berpuasa, hari ni keluar darah tapi sedikit, boleh tak saya berpuasa? Soalan seperti itu yang biasa kita dapati. Dan ada akhwat merasakan, ada akhwat tu maksudnya sisters. Saya dari tadi sebut akhwat, apa mana akhwat? Akhwat tu sisters. Ada akhwat yang mengatakan bahawa
darah mereka itu mungkin adalah darah istihadah. Tapi kadang-kadang kita merasakan ianya istihadah, besar kemungkinan ianya bukan istihadah. Cuma darah yang kita alami adalah darah yang suka terhenti-henti. Jadi saya perlu akhwat untuk lihat pada diagram yang saya dah tulis, yang saya dah siapkan ini. Saya letak di sini, anda tidak mengalami masalah istihadah jika darah yang keluar dari hari pertama sehingga hari-hari yang seterusnya tidak melebihi 15 hari. Kesemua darah adalah darah haid walaupun ada hari-hari yang darah berhenti ataupun tersekat-sekat dalam 15 hari itu. Jadi 15 itu adalah nombor, saya suka panggil kalau saya ajarkan nombor keramat. Maksudnya itu nombor yang sangat penting dalam bab haid, dalam bab darah wanita. Terutama sekali di mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita lihat di sini, apa sahaja darah, asalkan masih lagi dalam jangka waktu, masih lagi dalam jangka waktu 15 hari, kesemuanya adalah darah haid. Walaupun keluar spotting, ni saya letak keruh ni spotting. Kemudian saya mula keluar spotting, kemudian tak ada darah. Saya tak cakap suci tapi tidak ada darah. Dan kemudiannya barulah ada darah. Jadi di sini walaupun tidak ada darah waktu hari yang ini, hari yang kedua, hari ketiga tak ada darah, tapi wanita itu dikira sebagai wanita yang dalam hadas besar, dalam haid. Walaupun tidak ada darah, walaupun saya puasa ni hari yang kedua, ketiga saya puasa saya terima sah atau tidak? Tidak, jawapannya tidak sah. Kerana dia darah ini keluar setelah ada darah sedikit, kemudian keluarlah darah yang banyak. Jadi kesemuanya dikira sebagai hadas besar ataupun dia dalam keadaan haid walaupun tidak keluar darah ketika itu. Jadi kalau misalnya keluar darah, sekarang saya nak anggap darah ini bagaimana? Kalau kita adalah wanita yang tidak pernah istihadah, kita tidak pernah istihadah, kita ada masalah istihadah sebelum ini, darah kita biasa aja, maka kita anggap sebagai darah haid. Dan kita tahu ini adalah waktu-waktu darah saya keluar. Cuma kadang-kadang suka keluar sikit-sikit dahulu. Kita anggap sebagai darah haid, kemudian bila dah bersih, ni dia. Saya nak buat apa ni bila dah bersih? Sekarang nanti saya akan sampaikan bilakah waktu mandi hadas besar. Okey, sekarang lihat B dengan C, sama juga wanita ini keluar darah sikit-sikit. Ni darah apa saya nak anggap? Kalau kita tak pernah istihadah, darah kita keluar seperti biasa, maka anggap sebagai darah haid. Tapi kalau istihadah macam mana Ustazah? Itu cerita lain lagi. Itu kita kena masuk bab istihadah. Itu kita kena hukumnya dah lain lagi. Sekarang saya nak ceritakan hukum yang tidak ada kaitan dengan istihadah. Semuanya adalah haid. Semuanya adalah haid walaupun darahnya keluar sikit-sikit. Sekarang ini kalau awak lihat 1, 2, 3, dia keluar spotting sikit-sikit. Sekarang saya nak solat ke tidak? Saya nak puasa ke tidak? Jangan solat, jangan puasa. Jangan solat, jangan puasa. Kemudian tak keluar darah. Sekarang macam mana? Saya nak solat ke tidak? Saya nak puasa ke tidak? Ni banyak ni, ada 6 hari ni. Ini dia yang kemudian mendatangkan kebingungan. Banyak soalan-soalan yang ditujukan kepada saya, banyak yang seperti ini. Saya tak tahu saya nak mandi ke tak, saya nak puasa ke tidak, yang seperti itu. Jadi akhwat sekalian, ini pun sama. Jadi kaedah yang kita gunakan di sini, hukum yang kita gunakan di sini, soalannya adalah bila waktu saya nak mandi hadas. Jadi di sini ada beberapa pendapat para ulama, tapi saya nak fokuskan kepada satu pendapat, iaitu pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau pada pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Ibn al-Fadah, kita setiap kali bukan suci tapi tidak ada darah, maka bolehlah kita mandi, kita solat, kita berpuasa seperti biasa. Kita solat, berpuasa seperti biasa. Kemudian bila keluar darah, maka kita dapati bahawa rupa-rupanya darah kita belum lagi selesai. Maka waktu yang kita dah mandi hadas itu tak dikira kerana kita masih lagi dalam keadaan hadas besar, kita masih lagi dalam haid. Bermakna, kalau kita dah bersolat, kita dah berpuasa, adakah sah puasa kita? Puasa kita tidak sah walaupun kita dapat 6 hari di sini. Di sini kalau B kita lihat dah keluar darah 3 hari, kemudian dia pun mandi hadas
mandi hadas hari yang keempat kerana tak nampak darah, dia pun puasa dapatlah 6 hari. Dan 6 hari ni dikira sebagai tidak sah kerana dia masih lagi dalam hadas. Dan ini hanya berlaku kalau kesemuanya ini kesemua darahnya tidak melebihi 15 hari. Jadi sampai 15 hari. Jadi nampak tak saya letak yang biru-biru ni? Jadi selagi mana wanita ini dalam jangka waktu 15 hari, kesemua darahnya adalah darah haid. Tapi bila nak mandi hadas, kita bolehlah ikut pandangan Imam Nawawi, iaitu mandi, solat seperti biasa, kemudian puasa seperti biasa, cuma kemudiannya kita dapati puasa ini tidak sah, kita perlulah qada kembali. Dan solat tak perlu diqada kerana memang dalam keadaan haid. Dan adakah dia berdosa kerana solat dalam keadaan haid? Tidak, kerana dia tidak tahu. Jadi ini dia. Untuk wanita yang tidak mengalami masalah istihadah tapi darahnya keluar terhenti-henti. Jadi bilakah waktu mandi hadas, bolehlah kita mandi hadas ketika kita nampak tak ada darah. Tapi kalau misalnya kita rasa taklah, darah saya confirm keluar semula, kita nak tunggu. Itu pun tak menjadi masalah kerana ada lagi pendapat Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang mengatakan bahawa kalau kita ada kebiasaan, maksudnya kita tahu mustahil kita, bukan mustahil lah, tapi jarang sekali saya keluar darah cuma 3 hari. Saya dapat rasakan saya akan keluar darah lagi nanti. Jadi kita tahu kita akan keluar darah lagi, maka bolehlah kita tunggu. Kita tunggu sampai hari yang biasa kita tahu kita keluar darah. Kalau misalnya kita tunggu-tunggu rupanya darah tak keluar lagi, bermakna kita kena qada semuanya. Jadi tentang darah wanita ini, kita jangan panik, jangan kemudiannya terlalu uptight, panic uptight gitu. Kerana tentang darah wanita ini, kadang-kadang kita kena lihat kembali, oh rupa-rupanya saya kena qada. Jadi kita belajar dari wanita ini banyak lebih kepada perlukah saya qada atau tidak, seperti itu. So kita tak tahu apa yang berlaku, dan kadang-kadang kalau kita nak istihadah pun kita tak pasti kita akan istihadah atau tidak. Kalau betul-betul dia berhenti pada 15 hari, alhamdulillah. Kalau dia melebihi 15 hari, bermakna kita dalam keadaan istihadah. Jadi akhwat sekalian, kepada mereka yang tanya bila saya nak mandi hadas, kalau kita nak mandi hadas ikut apa yang ikut pandangan Imam Nawawi, maka kita boleh mandi hadas setiap kali tidak ada darah, solat seperti biasa, silakan. Kemudian puasa seperti biasa. Cumanya kalau keluar darah lagi, bermakna semuanya tidak sah, tapi kita tidak berdosa dan perlu qada untuk puasanya. Asalkan semuanya dalam jangka waktu 15 hari. Jadi walaupun spotting ke apa, kemudian barulah keluar merah, semerah-merahnya, maka ianya dianggap sebagai darah haid. Kalau dia tanya, Ustazah, lepas tu saya keluar lagi lepas 19 hari, itu dah lain cerita. Itu cerita istihadah. Cerita istihadah lagilah banyak yang kita perlu pelajari. Dan saya sekarang nak sampaikan bukan istihadah hanya wanita haid sahaja. Kerana semua darahnya dalam jangka waktu 15 hari. Itu yang penting yang kita perlu tahu. Cuma bilakah mandi hadas besar? Kalau kita nak ikut pandangan Imam Nawawi, kita mandi setiap kali tidak ada darah. Kemudian kalau keluar darah lagi, bermakna kita perlu berhenti dari solat, berhenti dari puasa bulan Ramadan. Dan adakah semuanya dikira tidak sah? Ya, seperti itulah. Jadi ini senario jika berlaku pada bulan Ramadan. Senario bila berlaku di bulan Ramadan. Masih lagi dalam jangka waktu 15 hari. Okay. Kemudian wanita ini dia tak solat, tak puasa 1, 2, 3, 4. Saya keluar darah spotting. Perlu tak saya solat? Perlu tak saya puasa bulan Ramadan? Kalau kita bukan wanita mustahadah sebelum ini, kita tak pernah ada istihadah, maka kita anggap sebagai darah haid. Kemudian tak ada darah, kita pun mandi. Kalau kita ikut pendapat Imam Nawawi, kita mandi hadas, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, kita solat, dan kemudian keluar darah lagi. Kalau keluar darah lagi berarti yang kita puasa semuanya tidak sah. Jadi kita kena qada. Kena qada yang walaupun kita dah dapat, saya dah puasa 5 hari penuh Ustazah, macam mana ni? Tapi masih lagi dikira tidak sah.